أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam masa yang sama kita masih lagi berada dalam keadaan sihat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk kita pada ketika ini ialah kepentingan akidah dalam Islam. Ini ialah satu perkara yang tak dapat dielakkan dah. Nak lagi tak boleh sebab penting. Setiap perkara ada penting, kita tak boleh pisah dah. Macam mana kita nak lagi daripada duit, tak boleh dah. Demikianlah contohnya kita ini kepentingan akidah dalam Islam adalah perkara yang paling utama dalam kehidupan kita. Baik. Dalam Islam, iman yang berlandaskan akidah adalah menjadi asas sesuatu amalan. Iman adalah menjadi landasan pada sesuatu amalan yang kita lakukan di dalam Islam. Kalau kita buat tidak berlandaskan kepada akidah ataupun tidak berlandaskan iman, kemungkinan besar amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana amalan-amalan seseorang yang tidak beriman itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, kecuali amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman yang berlandaskan kepada akidah yang sebenar. Maksudnya akidah yang betul lah. Jadi kita kena faham lah. Kita kena rasa ambil perhatian yang tinggi lah tentang akidah ni. Tiap suatu amalan yang kita lakukan tanpa akidah, amalan itu walaupun nampaknya comel, tapi sebenarnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak boleh sembunyikanlah kesilapan kita dalam bab akidah ni. Mesti kita betulkan. Semoga amalan yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Justru itu mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala dan beramal bukan kerana menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak pula mengambil kira, maknanya tidak menghiraukan adakah amalan-amalan mereka sah ataupun batal, atau adakah perbuatan mereka itu haram ataupun halal, maka mereka yang bersikap demikian tidak berhak mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala di atas amalan-amalan mereka yang dikerjakan selama ini. Jadi kalau dah 40 tahun dah, nak mati dah, tua dah, rugilah. Jadi kesempatan masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita masih sedar lagi, maka kita kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita betulkan akidah
kita betulkan amalan-amalan kita. Semoga apa yang kita betulkan itu diterima baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ialah kerana mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak menghendaki balasan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak juga amalan mereka yang dikerjakan dengan mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya yang dia buat itu ialah nak menunjukkan saja. Ini bahayalah. Bahaya. Saya cerita ini ialah apabila kita melakukan sesuatu amalan, sesuatu ibadat, ya kita hendaklah kita lakukan bersama dengan iman kita. Iman yang teguh dengan amalan yang jujur, sudah pasti amalan itu diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, maka jawabannya silap membawa kepada keburukan. Oleh itu, saya mengharapkan sama-samalah kita memahami dan sama-sama kita sayangkanlah usia kita di masa kita berada di dunia ini lagi. Baik. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah adalah diseksa dengan sebab keingkaran mereka, dengan sebab kesesatan mereka. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala nak seksa dia, tapi dia macam menyeksa diri dia sendiri. Bayangkanlah kalau benda boleh buat tapi tak boleh buat. Macam dia nak seksa diri sendirilah. Benda yang boleh buat tapi dia tak nak buat. Bayangkanlah macam mana. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala nak seksa dia, tetapi dia menyeksakan diri dia sendiri. Kalau kita melihat keadaan sekarang lah, keadaan sekarang, mereka tak belajar. Dia tahu diri dia jahil. Saya pun jahil juga. Jahil. Jadi kalau kita kata menyeksakan diri dia sendiri, itulah silapnya. Tapi orang macam ni dia jawab pudak, dia kata bukan aku seorang masuk neraka. Jawab padanya bukan aku seorang masuk neraka, ramah. Hujah-hujah macam ni hujah orang bodoh, bukan hujah orang cerdik. Hujah orang bodoh ini membawa kepada kesesatan dan terus ke dalam neraka jahanam. Kita kembalilah kepada jalan yang kebaikan, jalan yang diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah kita tahu dah jahil ni membawa kepada kesesatan, kita belajarlah. Belajar. Maka di situlah kita dapat tahu bahawasanya kesilapan kita boleh kita diperbaikikan dan boleh kita dibetulkan. Baik orang yang sesat sudah tentu mendapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah balasannya ialah neraka jahanam. Kerana tidak menyelidik langsung agama Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mahu mendengar langsung wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak mau dengar. Baca Quran, baca tafsir ke, baca hadis ke, baca kitab ke, kitab fiqh ke, kitab tauhid ke, kitab akhlak ke, tak mau dengar. Tak mau dengar. Terutamanya apabila mereka mendengar
dan dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka bertindak memperolok-olokkan dan mempersenda-sendakan dengan pendengaran ayat-ayat di telinga mereka. Dia persenda-sendakan, kau lek pada lah, cara mempersenda-sendakan. Oleh itu, amalan mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima segala amalan-amalannya, dan mereka diseksa dengan sebab kekufuran mereka sendiri. Ingatlah, setiap sesuatu ada balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh demikian, maka kita sebagai orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kena bentuklah diri kita dengan seberapa yang boleh. Semoga tidaklah menjadi berpanjangan kesesatan membawalah kepada kematian. Tidaklah. Na'udzubillah min zalik. Seseorang manusia yang hidup di dunia sebagai darul fana, negeri yang akan binasa, dan hidup di akhirat sebagai darul baqa, negeri yang kekal abadi, hendaklah membentuk diri mereka sendiri dengan beriman dan Islam yang berasaskan kepada akidah yang sahih, kepada akidah yang betul. Dia kena usaha dah. Usaha ni habis. Hak nak ngaji, hak nak mengajar, masing-masing berusaha dah. Hak yang nak beritahu bukan duduk saja dah. Kalau boleh hak ngaji nak tahu pun bukan duduk saja dah. Kita mengaji, kita mengajar, bukan kita tinggal kerja. Peluang tu ada. Peluang untuk kita mengajar, untuk kita mengaji, sama-sama ada. Cuba cari peluang. Peluang untuk kita bersama mencari kebaikan sama-sama. Kita cari dengan kebaikan. Jangan nak balah. Kalau nak balah sudah juga. Kita cari peluang ada. Dengar kuliah-kuliah. Terutama sekali kalau kita katakan kalau malam yang baik, masa yang baik, waktu subuh ke kita dengar kuliah, waktu maghrib kita dengar kuliah maghrib, 2 kali seminggu cukuplah untuk kita membetulkan kesilapan kita. Semoga sedikit kita dapat teguran daripada ustaz-ustaz, daripada guru-guru yang mengajar kita, boleh kita sama-sama kita betulkan. Ustaz bukan tahu sangat benda yang dia tak tahu tu. Cuma kita kata benda ni salah, benda ni betul. Yang sebenarnya salah dan betul itu sentiasalah sebutan kepada orang-orang yang ini bermaknanya akidah merupakan asas utama untuk membentuk diri manusia menjadi seorang Muslim dan seorang mukmin yang benar-benar faham tentang dosa dan pahala, tentang haram dan halal untuk pegangan hidup selama-lamanya. Kalau kita faham sungguhnya akhirat negeri darul baqa, dunia adalah darul fana, hendaklah kita betulkan diri kita, beriman dengan Allah, beramal dengan Islam yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berlandaskan pada akidah yang sahih adalah perkara yang betul. Inilah dia kata akidah merupakan asas utama. Asas ni kita nak buat bangunan lah. Kita nak buat bangunan. Kalau kita buat bangunan, dia kena ada asas dulu. Dia kena tengok tapak dengan tujuan yang baik.
Untuk membentuk diri kita manusia ni adalah mempunyai azam yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Bukan kita buat sambil lewa. Pada duduk saja-saja baik lelaki dengar. Bukan. Kita ambil peluang yang sungguh-sungguh berharga. Masa yang ada diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, sihat walafiat umpamanya, kita gunakanlah untuk kita beramal, untuk kita belajar supaya kita memahami. Kalau kita dah sakit dah, bertepik mengaung dah, bukan kita dah tahu bila dah kena berat dah, baru dah nginguk, aku nak belajar, aku nak sembahyang, aku nak masjid, aku nak itu, aku nak ini. Waktu hak dia segar molek, sihat walafiat molek, dak sebut pun, dak ingat pun, dak letak pun di hati. Tu dia. Jadi bila dah sampai masanya, baru dah ingat aku nak belajar. Sebaik-baiknya ketika inilah kita nak belajar. Ketika yang kita sedar bahawasanya aku ada silap, aku ada salah, kita belajar. Kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Dengan sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh umat manusia dalam hidup dan dalam kehidupan mereka sehari-hari beriman dan menganut agama Islam dengan sebaik-baiknya. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengajak, menyuruh manusia dengan perintah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mereka bersama-sama menyahut suruhan Allah dan suruhan Rasul untuk mengajak kepada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, akidah membentukkan diri manusia dunia dan akhirat kerana tersanduk di bawahnya iman dan Islam. Panjang perbincangan. Kalau kita tengok pada perbincangan untuk membentuk diri manusia dunia dan akhirat sudah betul, bukan bentuk macam mana besi, bakar, katok, ngatukur, degang, bukan. Manusia ni kalau hati dia keras lebih pada besi lagi. Keras lebih pada batu lagi. Batu, keras batu, katok pecah, ada air. Kalau hati manusia ni keras sungguh. Keras sungguh. Yang boleh menembukkan hati manusia ini ialah api neraka saja. Api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Minta berlindung kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai pada situ. Jangan sampai kepada hati yang keras seumpama itu, jangan sampai. Kalau sampai situ, jawabnya hati keras, jawabnya api neraka lah dia mamuh makan, menghancur, leburkan hati kita. Kita sebut api neraka tu takut dah. Sahabat yang dikasihi sekalian, sama-sama cubalah kita fikirkan. Kita fikir, jangan dah menyesal. Menyesal ni benda yang amat ditakuti. Menyesal ni kalau saya sebut menyesal, ahli surga masuk surga pun menyesal lagi. Menyesal. Ahli surga masuk surga dah, menyesal lagi. Dapat masuk surga. Surga yang di bawah sekali, bukan di atas sekali. Masuk surga di bawah sekali. Kalau kita kecek ketika ni lah, ambo kalau masuk surga tak apa dah. Menyesal lagi. Kerana aku tak buat amalan tu, kerana aku tak buat amalan ni, sekadar ni lah saja aku dapat surga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar ni saja. Sekadar ni saja. Baik. Hak tak boleh tu,
Hak dah bolehnya, hatu dah yang kita menyesal. Hei, menyesalnya dah kalau aku buat puasa sunat lah hari-hari aku ada di dunia. Puasa sunat, puasa isna khamis. Oh, aku boleh duduk surga selagi. Tu dah. Aku kalau boleh duduk di situ sedapnya dah. Tempat mana? Hadis sembahyang sunat duha. Apa? Kita tak rajin main sunat duha pun. Menyesal. Cuba bayangkan, ada neraka, masuk neraka. Tak menyesal. Jadi menyesal itulah yang kita perlu insafkan kepada diri kita. Semoga tidak menyesal. Yang membawa kepada neraka. Na'udzubillah min zalik. Sama-sama kita minta berlindung, minta jauhkan kita daripada menjadi ahli neraka. Sama-sama kita doa. Kerana baik Islam membentuk diri manusia dengan zahirnya, iaitu dengan mengucap dua kalimah syahadat, sembahyang 5 waktu sehari semalam, puasa di bulan Ramadan, berzakat, mengerjakan haji ke Baitullah. Itu adalah rukun-rukun Islam. Sedap bilang tu. Sedap bilang, mudah saja bilang. Tetapi bila kita mengikuti cara detail satu persatu, sembahyang 5 waktu, mengucap 2 kalimah syahadat, puasa di bulan Ramadan, berzakat, haji ke Baitullah, bukan benda ni mudah. Jawab danya, perkara-perkara ini adalah perkara yang payah. InsyaAllah kita boleh bincang lagi. Bukan kita tinggal hari ini tak jumpa dah. Kita boleh bincang lagi untuk masa-masa yang akan datang, InsyaAllah. Baik. Oleh itu, akidah dalam Islam, iman dan Islam tidak boleh dipisahkan, kedua-duanya sekali. Tak boleh dipisahkan. Kerana tertakluk di bawah akidah membentuk diri manusia dunia dan akhirat. Inilah benda yang paling penting untuk kita sedari. Padahalnya benda ni kena sedar lama dah. Tapi oleh kerana kita terlena dengan buayan, dengan dunia kita, dengan kerja kita, maka mudah-mudahannya kita bertemulah dengan keadaan yang amat kritikal pada masa ini. Jadi amat bertuaslah kepada mereka yang sedar, dan kita doakan kepada mereka yang masih lagi tidak sedar supaya mereka sedarkanlah. Semoga bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala satu hari nanti, bertemu dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Merasa cukuplah untuk sekadar ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di hari-hari yang akan datang, dan akhir kata saya, yang baik daripada Allah, yang silap itu datang daripada saya sendiri, dan kita sudahi dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.